Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang berusaha sahabat saya dikasihi Fadil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizullah Ta'ala, SM Ismail, Sajen Cik Mat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dan memutuskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari Rabu malam Khamis ini, malam 7 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 9 Mac 2022 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizullah Ta'ala, berwirid yang dipimpin oleh beliau dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh beliau, yang dipohon oleh beliau. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengkabulkan dan memperkenankan permohonan dan munajat kita ke hadratnya, yang mana antaranya kita memohon kepada Allah SWT di samping rahmat dan keberkatan yang dikurniakan kepada kita, keampunan atas dosa-dosa kita, dijauhkan kita daripada segala mara bahaya, musibah, bala bencana, wabak, penyakit, terutama wabak COVID-19. Sebentar lagi Fadil Ustaz Ahmad Kamil pun baru sembuh dari wabak COVID-19. Alhamdulillah.
bersama dengan kita kembali. Ya, kalau ikutkan memang itulah tempoh yang dijangka bagi seseorang yang dijangkiti wabak COVID-19 pada waktu ini, pada ketika dan saat ini, ya, mengambil masa lebih kurang dalam seminggu, ya, 7 hari untuk sembuh dari jangkitan wabak COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, jangkaan kita diperkenankan oleh Allah SWT. Jadi Ustaz Kamil kembali bersama kita, ya, dan kita sekarang ni sedang menuju, semakin mendekati bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berada dalam minggu kedua bulan nak masuk minggu kedua bulan Sya'ban. Jadi kita ada lebih kurang 3 minggu lagi sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, pengajian kita, kuliah maghrib kita teruskan dengan membicarakan isi kandungan kitab, ya, Matan Arba'in Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis yang ke-24 telah pun kita huraikan sebahagiannya, ya, pada kuliah yang lalu. Jadi kita sambung sebahagian yang keduanya pada kuliah kita malam ni, insya-Allah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka ta'ala wa annahu qala. Daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa-apa yang diriwayatkan oleh baginda dari Tuhan baginda tabaraka wa ta'ala, ini Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya dia telah berfirman. Jadi itu permulaan dia. Jadi kita dah huraikan sebahagiannya, maka kita pergi kepada bahagian yang kedua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durra fatadurruni. Wahai hambaku, kamu semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Ya ibadi, sesungguhnya, wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada mudarat yang dapat kamu lakukan terhadapku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sebagaimana tidak ada manfaat yang dapat kamu berikan kepadaku. Jadi Allah SWT sebagai Tuhan, ya, tidak terkesan dengan apa-apa manfaat dan mudarat. Maknanya makhluk ciptaannya tidak dapat memberi, tidak mampu memberi manfaat kepadanya dan tak mampu memberi mudarat kepadanya. Maknanya Allah SWT ni dengan sifat keagungan dan keperkasaannya tidak terkesan dengan apa-apa yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, oleh makhluk Allah, manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, alam semesta ke. Allah Ta'ala tidak terkesan langsung. Allah Ta'ala tak terkesan, yang terkesan kita lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Maknanya bila berlaku kerosakan di atas muka bumi ini, maka itu semua adalah perbuatan manusia, dan manusia yang menanggung kesannya. Kalau air tercemar, kita yang menanggung kesan, Allah Ta'ala tak jadi apa. Walaupun Allah Ta'ala yang mencipta air, seperti mana Allah Ta'ala mencipta kita, Allah Ta'ala mencipta air, maka Allah Ta'ala tidak terkesan apa-apa. Kerana Allah Ta'ala itu sifatnya maha kaya, Al-Ghani. Allah Ta'ala itu maha kaya, Allah Ta'ala tak terkesan pun. Berlaku pencemaran udara, yang terkesan siapa? Kita yang terkesan menghirup udara yang kotor, udara yang tercemar, udara yang mengandungi gas-gas yang berbahaya, kan? Kita yang terkesan, Allah Ta'ala tak terkesan. Allah Ta'ala tak ada apa. Manusia mencipta macam-macam daripada dulu hingga ke hari ini, ya. Tidak ada manfaat yang diterima oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tak terima manfaat apa-apa pun. Yang terima manfaat kita, kan? Contohnya, dicipta kereta sebagai kenderaan, yang dapat manfaat manusia.
Allah Ta'ala tak dapat apa. Allah Ta'ala tak perlukan benda tu pun. Yang perlukan benda seperti itu ialah kita manusia. Tanpa kenderaan sukar untuk manusia bergerak dengan mudah ke sana kemari. Daripada zaman dulu, zaman purba sampai ke zaman moden hari ini, manusia perlukan kenderaan. Tanpa kenderaan manusia susah nak bergerak ke mana-mana. Allah Ta'ala tak perlu benda tu. Kan? Manusia mencipta alat-alatan untuk melakukan tugas, melakukan kerja. Kan? Manusia cipta pisau, cipta gunting, cipta screwdriver, cipta spana, cipta macam-macam untuk membantu manusia melaksanakan kerja. Allah Ta'ala dapat manfaat tak? Tak dapat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala memang tak perlukan benda-benda tu pun. Allah Ta'ala tak perlukan benda-benda tu. Ya, yang perlukan benda-benda itu ialah kita manusia. Dengan adanya benda alat-alat seperti itu, kita boleh menjalankan tugas, melakukan kerja dengan lebih mudah. Manusia mencipta senjata, kerih, lembing, tombak, kerambi, kapak kecil, apa lagi? Itu kalau orang Melayu lah. Kan? Panah, untuk mempertahankan diri dan untuk berperang. Kan? Yang mati dibunuh manusia, yang mati terbunuh manusia. Ada Allah Ta'ala menerima kesan apa-apa? Tak ada. Allah Ta'ala tak menerima kesan apa-apa pun. Allah Ta'ala tak menerima mudarat pun. Yang menerima mudaratnya ialah manusia. Senjata nuklear. Dikatakan kalau berlakunya perang nuklear, maka seluruh bumi ini akan hancur. Akan jadi padang jarak, padang terukur. Ada Allah Ta'ala terkesan dengan perkara tersebut? Tak. Allah Ta'ala tak terkesan apa pun. Yang terkesan ialah kita manusia, hancurnya tamadun manusia. Manusia balik ke zaman batu. Kata pakar-pakar sains. Tapi kalaulah terjadi perang nuklear ni, manusia akan balik ke zaman batu dulu. Kerana teknologi yang ada semuanya musnah, tak boleh lagi digunakan. Termasuklah yang ada kita sekarang ni, handphone 4G ke 5G ke apa G sekalipun. Kalau berlaku perang nuklear, habis. Malah akan berlaku kerosakan alam sekitar pada tahap maksimum. Kerana radioaktif berada di mana-mana. Mungkin manusia terpaksa hidup di bawah tanah untuk meneruskan survival hidup. Ada Allah Ta'ala terkesan? Tak. Allah Ta'ala tak terkesan sikit pun. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Kaya, Al-Ghani. Kita ni Al-Faqir, Al-Faqiru ilallah. Kita ni yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kalau seluruh manusia ada di atas muka bumi ni mati akibat perang nuklear. Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Allah Ta'ala mati, tengok. Betapa perbuatan tangan-tangan manusia menghancurkan bumi ciptaan Allah SWT. Bumi Allah Ta'ala dicipta cantik, hancur, lebur kerana kerakusan tangan-tangan manusia. Tapi masih ada manusia yang berfikir panjang lagi. Sebab itu tak berlaku perang nuklear. Walaupun dalam hadis-hadis Nabi SAW dinyatakan akan berlakunya perang besar pada akhir zaman, Al-Malhamah Al-Kubra. Bagaimana rupanya, wallahu alam, tak tahu. Adakah akan berlaku pada zaman kita? Wallahu alam. Tak tahulah bila akan berlaku Al-Malhamah Al-Kubra ni. Perang besar akan berlaku ni pada akhir zaman. Wallahu alam. Baik. Kemudian, ya ibadi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin
minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah ini keagungan kerajaan-Ku sedikit pun. Itu Allah SWT sebut. Keagungan Allah SWT itu tetap berada di situ, walaupun seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini beriman kepada Allah SWT. Semua Islam belaka. 100% penduduk dunia 7 bilion sekarang, 7 bilion orang sekarang semua Islam. Daripada hujung benua Amerika Utara di Alaska sampailah ke hujung benua Asia di Siberia. Katakanlah semuanya memeluk agama Islam, semuanya beriman. Tapi keagungan kerajaan Allah SWT itu tetap di situ, tetap tidak berubah, tetap agung. Allahu Jalla Jalaluhu, Allah yang maha perkasa, keagung, yang maha agung dengan sifat keagungannya. Allah Ta'ala tu tak berubah apa-apa. Dia tak bertambah sikit pun keagungan kerajaan Allah SWT, dengan sebab manusia semuanya memeluk agama Islam, semuanya beriman. Katakanlah kalau macam tu. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Sebaliknya, kalaulah seluruh, kata Allah SWT, firman Allah SWT, wahai hamba-Ku, sekiranya semua manusia daripada awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir, seorang pun tak ada yang beriman kepada-Ku, kata Allah SWT, tidak sedikit pun mengurangkan keagungan kerajaan-Ku, kata Allah Ta'ala. Maknanya kalaulah hari ini semua manusia yang ada atas muka bumi, termasuk kita-kita pun tak beriman pada Allah SWT, semuanya kafir, 100% non-Muslim, ini akan berlaku bila? Beberapa ketika sebelum tibanya hari kiamat. Dalam hadis Nabi menyebut bahawa menjelang tibanya hari kiamat, semua orang yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah SWT. Jadi yang tinggal hanya orang kafir. Orang yang tak percaya akan tibanya kiamat, orang-orang ni lah yang akan Allah Ta'ala kekalkan di atas muka bumi, supaya mereka dapat melihat sendiri bagaimanakah rupanya kejadian hari kiamat. Pada orang tak percaya, kita yang dah sedia percaya ni, Allah Ta'ala nak bagi tengok buat apa. Allah Ta'ala matikan kita dulu. Kita yang beriman ni, Allah Ta'ala matikan dulu, sebab kita ni dah percaya akan adanya hari kiamat. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kiamat. Kita dah percaya akan tibanya hari kiamat, buat apa Allah Ta'ala naik kekalkan kita sampai kita melihat kehancuran dunia pada hari kiamat? Nak buat apa? Sebab peristiwa hari kiamat tu satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang akan menggerunkan hati manusia. Peristiwa yang paling menakutkan berlaku di hadapan umat manusia ialah peristiwa hari kiamat. Sebab waktu tu alam ini semua hancur belaka, habis. Termasuklah flat kita ni, padang tembak ni. Satu masa esok kiamat, esok akan hancur flat ni. Terus kata flat ni semua yang ada lah atas muka bumi ni semua akan hancur. Menandakan berakhirnya alam dunia. Alam dunia akan berakhir dengan berlakunya kejadian hari kiamat. Jadi kita orang beriman dah percaya, buat apa Allah nak tunjukkan kejadian hari kiamat yang menggerunkan tu? Dimatikan dulu kita yang beriman ni. Tinggal orang-orang yang kafir yang tak percaya adanya hari kiamat. Mereka tak percaya. Mana kiamat tunjuk? Tengok tak ada pun, elok. Tak ada. Mereka tak percaya.
maka mereka nantilah akan ditunjukkan Allah SWT tentang kedahsyatan hari kiamat. Jadi sampai satu masa nanti, penduduk di atas muka bumi ni tak ada seorang pun yang beriman kepada Allah. Semua orang kafir. Maka Allah Ta'ala sebut, sekiranya semua manusia yang ada dari awal dunia sampai ke akhir dunia, semua manusia itu tak beriman seorang pun pada Allah Ta'ala, tidak mengurangkan keagungan kerajaanku, kata Allah SWT. Tak ada, tak terkesan apa. Kerajaan Allah Ta'ala tetap teguh berdiri, tetap teguh dan kukuh, tidak terkesan apa pun, tidak terjejas apa pun. Itu maksud dia. Kalau keadaan manusia, kalau keadaan semua kelilingnya semua baik, maka kesan pada kerajaan tu jadi baik. Kerajaan stabil, kerajaan kokoh, kerajaan boleh membangunkan negara, kerajaan boleh memajukan negara, kerajaan boleh memberi kemakmuran kepada rakyat, kan? Tapi cuba kalau kerajaan tu goyah, apa pun tak boleh buat, asyik perang aja. Perang saudara, perang saudara, perang saudara. Itu yang berlaku di Syria, itu yang berlaku di Libya, dan itu yang berlaku di Iraq, dan itu yang berlaku di Yaman dan di Afghanistan. Tapi dunia tidak bersuara apa pun. Dunia tak kata apa pun. Dunia seolah-olah tidak memperdulikan keadaan rakyat negara-negara yang disebut tadi. Tapi bila negara Ukraine diserang oleh Rusia, habis satu dunia bersuara, habis satu dunia menjerit, habis satu dunia melaungkan protes, bantahan. Jadi sikap macam ni nampak sangatlah. Bila kena pada negara Islam, semua pakat senyap. Bila kena pada negara mereka, semua pakat bunyi. Ini kata Abdul Wahab, ini tidak adil. Betul lah, ini tidak adil. Betul lah, kan? Tang kami kamu diam 1000 bahasa, tang kamu menjerit 1000 suara, bantah sana bantah sini. Kita orang Islam pun terpengaruh juga. Patutnya kita fikirlah, itulah di hipokrasi. Bila kena pada umat Islam, tak ada satu pun nada bantahan. Seolah-olahnya negara-negara Islam ni tak wujud di mata mereka. Bila kena pada negara mereka, solidariti, kebersamaan, rasa bersama, rasa simpati. Bukanlah kita suka berperang, tak. Kita pun tak suka berperangan. Tapi keadaan yang dihadapi di Ukraine ni, dihadapi dulu oleh Iraq, oleh Libya, oleh Syria, oleh Afghanistan, oleh Iraq. Syria sampai hari ni dalam keadaan perang saudara. Syria hancur, tak ada apa yang tinggal pun. Berjuta-juta rakyat Syria menjadi pelarian, lari ke merata tempat menyelamatkan diri. Tak ada bunyi apa pun. Tak ada pun negara barat yang tampil membantu. Tapi bila kena kat dia orang, seorang-seorang hulu bantuan. Jadi tak adil. Itu kerajaan manusia. Kalau kerajaan Allah, jadi apa pun pada manusia dengan jin, Allah Ta'ala tetap kerajaannya kokoh dan agung. Kerana dia adalah Malikal Mulk, raja segala raja. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul
mikhyatu idza udkhila al-bahr. Apa dia tuan-tuan? Wahai hamba-Ku, sekiranya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berkumpul satu tempat, lalu meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan penuhi permintaan setiap orang yang meminta tadi. Bahkan hal itu tidak mengurangi apa-apa yang ada pada-Ku, kecuali ia hanya ibarat sebilah jarum yang dicelup ke dalam laut. Maknanya Allah Ta'ala sebut di sini, kalau semua manusia memohon kepada Allah SWT hajat masing-masing, pasti Allah Ta'ala akan memperkenankannya. Sebab itu doa ni dia ada 3. Doa ni dia ada 3. Satu, doa ni akan diperkenankan Allah SWT pada waktu di pohon. Maksudnya bila kita minta hari ni dapat. Allah Ta'ala perkenankan serta-merta. Contohnya kita sakit, terlantar, ya Allah, kurniakanlah kesembuhan kepada diriku, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan kepada ahli keluarga-Ku, isteri, anak-anak aku, ya Allah. Dengan takdir Allah Ta'ala bagi sembuh. Pagi ni minta, petang sembuh dah. Makan Panadol, petang dah okey. Itu contoh. Yang kedua, doa itu diperkenankan Allah SWT pada waktu yang Allah Ta'ala fikirkan sesuai. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa itu serta-merta. Ada waktu dia. Contoh kita mohon, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kejayaan kepada anak-anak kami yang menduduki peperiksaan awam tahun 2021. Baru ni kan, di tengah periksa ni budak. Bila nak tahu keputusan ni, lambat lagi. Bukan dan bulan 3 ni, lambat lagi. Mungkin bulan 5, bulan 6 baru dapat keputusan. Jadi bila Allah Ta'ala nak makbulkan permintaan kita untuk anak-anak kita tu, waktu itu lah, bulan 6 ke bulan 7 ke, itulah waktu dia. Allah Ta'ala tak bagi serta-merta. Tapi kalau kita memohon, ya Allah, permudahkanlah urusan anak-anak kami mengambil peperiksaan, Allah Ta'ala bagi serta-merta tu, budak-budak tu ambil periksa tu elok lah, tenang, tak ada kalut, tak ada kelang kabut, tak ada resah gelisah, tenang. Tak tenang macam mana? Toyol ikat kat celah-celah kasut, celah-celah stokin, memang tenang lah. Kejap-kejap masuk tandai, 15 minit masuk tandai, angkat tangan, cikgu nak pergi tandai. Cikgu bagi. Dia masuk tandai bukan nak buang air sangat pun, dia dah buang air berata dah tadi. Bukan apa, nak tengok toyol yang diselit celah-celah seluar, celah-celah stokin, celah-celah kasut, celah-celah tali pinggang. Tu tengok toyol lah. Retai-retai tu namanya toyol. SM zaman saya lah, zaman Ustaz Kamil, tak tahulah nama apa. Zaman saya dia panggil toyol. Pasal buku tak letak, buku cikgu beli kesan, tengok ada dalam tandai. Yang ada celah-celah baju kita, celah-celah seluar, celah-celah stokin tu, takkan cikgu nak selak pula, nak raba lah. Lagi-lagi budak perempuan, takkan cikgu nak raba celah-celah tudung. Buka tudung kamu, jangan tengok ada toyol ke tak? Takkan ada tu. Tapi yang rajin buat toyol ni budak-budak lelaki dah, perempuan tak tahulah ada ke tak. Budak lelaki rajin buat toyol. Kan dia selir celah-celah stokin. Masuk tandai tu dia buka tengok. Masuk balik tu salin lancar elok je, tadi berkerut muka. Ni elok. Mana tak ada baca toyol tadi. Kan? Jadi anak-anak kita tu, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya perusahaan mereka dipermudahkan, peperiksaan mereka dikurniakan keputusan yang baik. Bila nak tahu tu, bulan 7 soal, bulan 6 soal, bukan serta-merta. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu tidak dimakbulkan Allah Ta'ala atas sebab yang Allah Ta'ala lebih tahu, maha mengetahui. Tetapi kita yang memohon ini dikurniakan pahala oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita memohon kepada Dia. Mungkin pada penglihatan Allah Ta'ala, permintaan kita tu tak sesuai, tak sesuai diberi, tak sesuai diperkenankan. Contoh kan, pada ilmu Allah SWT, kan, Allah Ta'ala tu maha mengetahui, Al-Alim. Allah Ta'ala tu sifat dia ilmun,
sifat Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui, dan keadaannya pun kaunuhu aliman. Keadaan Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ya, Allah Ta'ala lebih tahu, maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Jadi kita mohon tak dapat lagi, mohon tak dapat lagi. Mungkin keadaannya nombor 2 atau nombor 3. Maknanya belum dimakbulkan, belum sampai masa sesuai, ataupun memang Allah Ta'ala tak makbulkan atas sebab yang Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi Allah Ta'ala bagi pahala kepada pemohon, ya, doa, pemohon doa tersebut. Itu tentang doa ni. Mana Allah Ta'ala akan perkenankan doa setiap orang yang memohon kepadanya, kepadaku, kata Allah Ta'ala, aku akan penuhi permintaan mereka. Dan benda itu tak mengurangi apa-apa sedikit pun pada diriku, kata Allah Ta'ala, melainkan seumpama sebilah jarum yang dicelup ke dalam laut. Ambil jarum tu celup ke laut, ada tak kesan pada laut tu? Tak ada apa. Tak ada apa. Laut tu tak jadi apa pun, tak terkesan apa pun, tak tercemar pun. Kalau hanya sebatang jarum dicelup ke dalam air laut, tak ada apa, tak ada kesan apa pun. Umpama macam tu lah. Wallahu a'lam. Kemudian akhir, yang akhir sekali, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kamu akan dihitung semata-mata untuk kamu. Thumma uwaffikum iyyaha, dan kemudian diberikan balasannya. Maknanya setiap perbuatan kita ni akan dihitung oleh Allah SWT dan diberikan balasan yang selayak dengannya. Kalau sikit, balasannya sedikit. Kalau banyak, balasannya banyak. Jadi kita nak balasan banyak, kenalah buat banyak. Bulan puasa, janganlah yang yuk pagi-pagi buka poyok. Ni bulan puasa pukul 9 dah, dah sampai ke Jaya Al-Kasum ambil plastik hitam. Macam mana? Gastrik. Gastrik. Bulan lain tak gastrik, bulan puasa je gastrik. Elok tu. 11 bulan tak ada gastrik, elok, sehat, segar bugar. Sampai Ramadan tiba-tiba datang gastrik. Gastrik. Bulan puasa tak ada puasa lah. Puasa apa? Gastrik. Bulan lain tak ada gastrik. Gastrik dia tahu pilih. Macam kuman Covid lah. Dia tahu pilih. Orang kat masjid surau dia attack, dia serang. Orang yang pergi yak-yak dekat bulatan Aman Jaya baru ni tak pula kena serang. Kuman Covid tu dia pandai pilih tau. Dia pandai pilih. Sebaik akan ada perubahan 1 April ni. Maknanya masjid surau semua boleh semayang tanpa penjarakan. Balik macam Masai balik. Semula 1 April. Cumanya bila begitu, Jumaat di surau PDRM seluruh Perak tu tak tahu apa cerita. Tunggulah, tunggu dan lihat. Kalau dia kata boleh diteruskan, alhamdulillah, terima dengan baik. Kalau tak boleh terus, semayanglah di masjid terdekat kita, Masjid Aulia ke, Masjid Kampung Pandu ke, Masjid Negeri ke, Masjid Parlimen Kinta ke, macam ni. Dah boleh rapat balik, mana bolehlah masjid tu dipenuhi oleh jemaah, semayang jemaah. Sebab dah tak ada penjarakan. Dia tunggu je. Sebab benda ni tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri. Setakat yang kita tahu, kita dimaklumkan, kerajaan pusat dah bagi kebebasan masjid surau boleh solat jemaah tanpa penjarakan. Surau kita okey ya. Memang surau kita, orang kita ni surau luar lah. Masjid Aulia dah boleh dah. Mula-mula 1 April boleh dah semayang macam biasa. Cuma masih lagi diwajibkan pakai mask. Tapi semayang rapat-rapat boleh dah. Maknanya semayang Jumaat tu dah boleh penuh lah. Kalau tak tu jarak.
kan? Orang pergi pasar raya tak ada jarak, tak ada penjarakan pun, kan? Orang pergi pasar tani tak ada penjarakan pun. Orang pergi pasar malam tak ada penjarakan pun. Orang pergi gerbang malam, tengok gerbang malam, mana ada penjarakan? Tak ada, kan? Tak jadi apa pun, tak ada pun kluster gerbang malam, tak ada, kan? Kluster pasar malam tak ada, kan? Kluster pasar karat Lokin pagi Ahad tak ada, mana ada. Tapi bila di masjid surau semua kena jarak-jarak. Jadi kuman Covid ni dia pandai pilih, ada serang orang datang surau, datang masjid dia serang. Orang dah pergi ke pasar malam, pasar karat, pasar tani, Covid tak serang. Covid takut pula tengok, oi ramai orang ni, kita nak attack orang payah. Kita serang orang di masjid, sebab di masjid tak ramai orang, senang kita boleh pilih-pilih siapa-siapa yang kita nak serang. Kan? Ini problem, ni masalah kita, kan? Ya. Jadi kata Allah SWT, Allah Ta'ala akan kira semua perbuatan kita dan beri balasan mengikut yang selayaknya. Kalau banyak dia akan beri banyak, kalau sikit dia akan beri sikit. Itulah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapat kebaikan maka naklah dia memuji Allah. Dapat kebaikan, puji Allah. Sembuh dari sakit, puji Allah, alhamdulillah. Naik pangkat, alhamdulillah. Dapat bertukar balik kampung, alhamdulillah. Contoh, kan, lagi 3 tahun nak pencen, dapat balik kampung. Ni anggota-anggota dulu macam tu, termasuklah roh atuk saya dulu macam tu lah. Lagi berapa tahun dapat tempat dekat sikit, tapi dekat pun taklah dekat sangat. Boleh lah. Bukit Aman dengan Alustar jauh lagi. Alustar ke Seremban daripada Bukit Aman. Jadi walaupun Bukit Aman tu ada jarak dia, tapi dekat lah, 1 jam je. Beberapa tahun sebelum bersara, bila dapat macam tu, alhamdulillah, dapat balik kampung. Begitulah. Encik Mat, mana tahu kau esok lagi 3 tahun dapat tukar ke Kelantan macam tu. Alhamdulillah. Mana tahu. Dia semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita usaha je. Kita usaha doa, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saya sebut kan, dapat SI, dapat ke kontingen Kedah, balik kampung. Amin. Okey, kan? Boleh beli rumah di Kedah, rumah kat sini kalau ada jual. Rumah tak rugi kalau jual. Ada rumah kalau dia jual rugi. Beli 20,000 dapat jual 90,000, ada? Tak ada. Saya tak pernah dengar. Kereta je, beli 56,000, sekarang nak jual 50,000, tak dapat. Beli 56,000 2005, sekarang 2022 boleh jual 56,000. Orang tunjuk penumbuk lagi ada. Bodoh. Mana ada, kan? 5,000 pun belum tentu laku lagi. Itu kereta. Tapi rumah tidak. Tak kamil. Lagi 3 tahun nak pencen, dapat balik Kelantan. Sono, kan? Alhamdulillah. Jadi bila kita dapat satu kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan siapa yang mendapat selain itu, maka janganlah dia mencela siapa pun kecuali dirinya sendiri. Kalau dapat yang selain daripada kebaikan, jangan salahkan orang. Penyakit kita bangau bangau. Bangau bangau, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Salahkan orang. Orang yang disalahkan tu pun cari pula orang lain pula disalahkan. Itu cerita bangau bangau. Itu kita. Tapi Allah Ta'ala kata, jangan perangai bangau. Salahkan diri sendiri. Tengok kelemahan diri sendiri, maka kita akan
dapat kelemahan kita dan perbaiki. Mudah-mudahan daripada situ kita boleh mengubah diri kita dan akhirnya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Jadi itu dia itulah dia pesanan-pesanan Nabi yang Allah SWT berikan dalam firman-Nya kepada Nabi SAW untuk disampaikan pada kita. Jadi itulah saja untuk malam ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati bagi kita oleh Allah SWT dan kehidupan kita bersama suami isteri, anak-anak, ahli pun kita, bahagia dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa disampaikan boleh ditikasah bahasa dan juga semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafaratul maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma arham jama'ana hadza jama'ahuma tafarraqna bi tafam masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'in wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zanzil aqdamahum min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah bimuzil kitab wa yamjil sahwa azmal ahzab yazimu wa sallallahu alaihi wa sallam bi syarahum rahmin. Marfa'ana al-bala wal waba qusay bi salquna wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa salbuna amma bi fadlika wa judika qarami nabiyina sallallahu syarahum rahmin. Allah inna na'udzuka minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa husna wa limanna wa liqana wa amalna fi hadhihi lailatul mubarakah min syarri sya'ban baranika samin alim ta'ala ya malaikatul rahim. Allahumma barik fi rajabin wa sya'bana wa ballighna ramadan wa nafiha subhanallahi fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna bikum taqabbal karim. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.